Assalamualaikum semua pelajar. Hari ini cikgu akan mengajar tentang 2.1.8 iaitu penentu penawaran. Untuk bab ini ia terbahagi kepada dua faktor untuk menentukan turun naiknya penawaran iaitu harga barang itu dan bukan harga barang itu iaitu faktor-faktor lain. Okey, ini adalah antara penentu penawaran ya. Kita tengok bukan faktor lain itu adalah harga faktor pengeluaran, tingkat teknologi, jangkaan, cuaca, matlamat pengeluar dan juga dasar kerajaan. Okey, untuk faktor harga barang itu, kita lihat ya, sesuatu penawaran itu turun dan naiknya ditentukan oleh harga barang itu. Ia berhubungan positif. Jika harga barang itu naik, maka penawaran akan meningkat. Cikgu dah kata sebelum ni, iaitu firma motifnya nak dapat untung yang banyak. Jadi, bila harga meningkat, dia dapat untung banyak, jadi dia akan tawar lebih banyak dan sebaliknya. Faktor yang kedua adalah bukan harga barang itu. Terbahagi kepada 6 elemen. Elemen yang pertama adalah harga faktor pengeluaran. Harga faktor pengeluaran seperti tanah, buruh dan juga bahan mentah memberi kesan kepada penawaran. Jika harga faktor pengeluaran meningkat, penawaran akan menurun sebab dia berkaitan dengan kos pengeluaran. Kos pengeluaran yang tinggi menyebabkan firma kurang menawarkan barangan tersebut kerana faktor kos pengeluaran yang mahal dan sebaliknya berlaku. Okey, yang kedua adalah tingkat teknologi. Teknologi yang canggih menyebabkan penawaran sesuatu barang itu meningkat dan sebaliknya. Kenapa? Teknologi yang canggih dapat membantu usahawan ataupun pengeluar menghasilkan unit yang lebih banyak dengan kos yang kurang dan sebaliknya berlakulah. Faktor yang ketiga adalah jangkaan harga pada masa hadapan. Jika dijangkakan harga cili meningkat pada masa hadapan, maka penawaran akan meningkat pada masa hadapan dan dikurangkan pada masa kini. Dan sebaliknya berlakulah. Okey, yang keempat adalah faktor cuaca. Apabila cuaca baik, maka penawaran akan meningkat. Ia berkadar positiflah, maksudnya apabila cuaca panas, kuantiti penawaran kipas penghawa dingin akan bertambah. Cuaca yang baik membolehkan pengeluaran bertambah. Seperti sayuran, ikan akan bertambahlah sebab cuaca yang baik itu memberikan hasil yang banyak. Kamu jangan melihat pada harga saja. Kadang-kadang kita harganya mahal. Contohnya musim tengkujuh. Ikan mungkin harganya mahal. Jadi penawaran akan meningkat secara realitinya. Tetapi bila berlaku masalah produk tidak dapat dihasilkan iaitu ikan tidak dapat ditangkap, maka penawaran turut akan menurun sebab disebabkan oleh siapa? Disebabkan oleh cuaca. Elemen yang kelima adalah matlamat pengeluar. Matlamat pengeluar ni ada dua. Ada pengeluar yang nak jadi usahawan, dia nak meningkatkan, memaksimumkan jualan tapi untung dia nak ambil sikit-sikit saja. Ada yang pengeluar nak untung banyak, tak kisahlah laku tak laku. Jadi maksudnya apa kesan kedua-dua ini? Jika matlamat pengeluar itu adalah untuk memaksimumkan keuntungan, dia nak untung pada masa sekarang saja. Contohnya dia jual 2 unit barang, dia dapat 1,000 untung. Tapi ada pengeluar yang jual 1,000 unit barang, dia dapat 1,000 untung. Sama untungnya, tetapi jualannya laku banyak. Dan kamu kena lihat pada masa depan, dia akan lebih terkenal, orang akan beli kat dia. Jadi dia melihat pada untung masa hadapan. Tetapi yang bermatlamatkan untung sahaja ni, dia tak mau keluar barang banyak, dia akan untung pada masa kini saja. Jadi bagaimana penawaran untuk orang yang macam ni, pengeluar yang macam ni? Okey, untuk pengeluar yang macam ni, jika dia bermatlamatkan untung, penawarannya akan lebih diturunkan ataupun berkurang. Manakala untuk pengeluar yang bermatlamatkan memaksimumkan jualan, penawarannya akan sentiasa tinggi, meningkat. Faktor yang terakhir adalah dasar kerajaan. Dasar kerajaan yang baik dan membantu pengeluar akan menyebabkan firma ataupun pengeluar ini meningkatkan penawaran. Manakala dasar kerajaan yang tidak membantu dan juga meningkatkan kos pengeluaran kepada pengeluar akan menyebabkan pengeluar itu mengurangkan ataupun menurunkan penawarannya. Itu kesan bagi bukan harga barang itu, iaitu dari segi dasar kerajaan. Contoh dasar kerajaan yang baik adalah pemberian subsidi. Itu akan menyebabkan peningkatan penawaran. Refleksinya pada hari ini kelas, kita telah mempelajari dua faktor penentu penawaran iaitu harga barang itu dan bukan harga barang itu. Apa yang kamu perlu lihat adalah 6 faktor dalam bukan harga barang itu dan 1 faktor harga barang itu. Cuma apa yang saya nak simpulkan di sini adalah kamu bukan hanya perlu lihat pada harga barang itu saja. Peningkatan atau penurunan sesuatu penawaran itu juga bergantung pada faktor-faktor lain. Walaupun harganya meningkat, tapi kadang-kadang dia tak boleh nak tawar banyak disebabkan oleh 6 faktor lain itu. Jadi sila kaji dan fahamkan. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.